Alright, tanggal 29 Januari 2022 akan jadi detik bersejarah sukan negara apabila atlet Golden Boy Hafiz akan bertarung untuk kejuaraan dunia UBO yang merupakan misi untuk merangkul tali pinggang kejuaraan yang keempat peribadi dan menentang lawan daripada Thailand. Kelahiran Kak Alasin Thailand, berusia 38 tahun. Anda merasakan perlawanan kali ini luar biasa atas faktor apa? Yang saya dapat tahu, beliau merupakan 40 kemenangan, 12 kekalahan dan 1 keputusan seri dan merekodkan 53 aksi antarabangsa melibatkan di atas platform aksi kompetitif profesional. So bagi aksi penghujung tahun Januari 2022 ni, Adli merasakan perlawanan ini cukup luar biasa? Saya pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Astro Arena atas news yang untuk saya berlawan pada kejuaraan dunia ni definitely akan bagi satu tamparan lah kan. Tamparan untuk saya kerana hasil daripada usaha saya ni dalam masa almost 2 years preparation. So sampai ke level World Championship ni, which is memang patut lah kan, prepare untuk World Championship 2 tahun ambil masa. So saya tanpa menoleh ke belakang mengambil peluang ini kerana saya mempunyai misi-misi yang lain juga, dan antara misi saya adalah untuk berlawan pada kejuaraan UBO dunia ni menentang petinju daripada Thailand, Komsan Polsan. Saya baru dapat kontak daripada sanction last 2 weeks menyatakan bahawa saya akan berlawan Komsan Polsan, and then saya punya pengurus berikan saya rekod beliau. So beliau mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam tinju profesional, berlawan sehingga lebih 50 perlawanan. Sewaktu beliau memulakan debut pro beliau, saya baru mula berlatih tinju amatur di sekolah. Jadi beliau mempunyai pengalaman dari segi bertanding di peringkat antarabangsa, especially professional boxing. So ia memberikan saya cabaran yang luar biasa. Okey, kerana saya perlu bersedia di mana saya akan berjumpa dengan oponen yang kuat-kuat. So ini adalah salah satu cabaran yang saya perlu hadapi untuk saya terus mara dalam arena tinju profesional. Tiada masa untuk saya berehat panjang dan saya perlu kekal fokus dan merencana strategi bagaimana saya ingin menumpaskan atlet daripada Thailand ketinggian 170 cm ni dengan kepantasan dan juga kekuatan yang saya ada hasil daripada berlatih di Institut Sukan Negara. Saya juga banyak berhubung dengan jurulatih dan jurulatih banyak memberikan perancangan bagaimana untuk menentang Komsan ni nanti. Okey, nak tanya juga kan, Ali kan, melihat daripada profil-profil 9 kemenangan, ada tak rutin-rutin sebelum perlawanan yang Ali ambil titik beratkan dari selain daripada faktor pemakanan yang Ali boleh kongsikan kita tak? Okey, pertama sekali saya nak menceritakan tentang perjalanan hidup atlet ni. Okey, so bukan mudah, especially nak jaga berat badan. Saya perlu berkorban maksudnya menurunkan berat badan. Saya mula menurunkan berat badan saya pada bulan Mei 2021. Pada bulan Januari tu hari, berat badan saya hampir mencecah 90 kg. Saya memang waktu tu badan saya memang besar lah. Dan saya dapat tawaran untuk berlawan di Dubai. Di Dubai, ASBC di Dubai, tetapi dalam kategori 75 kg. Dan daripada 90 kg tu saya turun sedikit demi sedikit dan saya mengambil peluang pada bulan puasa waktu tu. Kan, untuk saya turunkan berat badan saya. Alhamdulillah dalam masa sebulan boleh drop hampir 10 kilo. So bila lepas drop 10 kilo tu, dah drop weight sampai 10 kilo, dah sampai 75. Hari yang saya nak pergi, 1 hari sebelum saya dapat call bahawa teammate positif COVID. Dan dia berikan saya tamparan lah, which is saya dah turun berat gila-gila ni, takkan saya tak pergi lawan kan. So saya dah 75 waktu tu. So saya decide untuk teruskan berlatih dan mengekalkan diet saya.
Which is saya kurang pengambilan makanan berminyak, bergula tinggi, banyak makan makanan sihat seperti salad dan buah-buahan. So saya meneruskan rutin makanan dan juga waktu rehat yang proper, dan saya hampir saya rasa setahun lah saya mengekalkan berat badan yang baru ni. Ni waktu berat badan saya masa di zaman remaja dulu, waktu sekolah. So saya tengok cermin, saya cakap, ish, macam zaman muda balik lah. Tapi saya merasakan ada sesuatu bila saya berada dalam kelas yang baru ni, which is saya lari lebih laju, saya tumbuh laju, saya bergerak pantas, more agile, and then injury risk tu kurang. Jadi saya nampak satu perkara yang positif. Cakap Ali, saya cakap dia saya, Ali, you must keep going, focus. Okay, until reach on top, stay this category. So saya maintain 75, 74, 76 macam tu lah. So saya banyak berlatih, mengekalkan berat badan saya selain daripada menjaga pemakanan. Kerana untuk mengekalkan berat badan tu susah, menurunkan berat badan tu senang. Kan? Macam mana you nak maintain, dia ambil masa 30 hingga 60 hari supaya berat badan you tu maintain dalam kategori yang baru tu. So orang cakap perjalanan yang sungguh jauh lah kan. Ya. Kalau kita imbas kembali masa dekat Sukan C, Ali sebuah pingat perak kan. Ya, betul. Pada kategori itu light heavy, 81 kg. Betul. So sejak pada itu, siapa yang mendorong Ali untuk okay, that's it, I'm going to professional, and siapa yang orang cakap di belakang Ali lah pada ketika itu untuk pergi profesional ni? Okay. Pada waktu tu, of course lah, saya punya sifu Farhan. Farhan cakap, this is the platform untuk you turn pro. Kalau ada chance, you turn pro. Okay, fine. Saya pun decide untuk turn professional, tetapi berliku pada waktu itu kerana kekurangan penaja. Waktu tu saya baru nak menempa nama dalam arena tinju profesional kan. Jadi saya tak ambil itu sebagai halangan untuk saya terus maju. Saya dah set dalam diri saya, betul kalau nak berjaya memang kena susah dulu. Okay, so saya berlatih, dan di samping saya berlatih, saya juga ada berurusan dengan beberapa promoter, dan bantuan daripada Farhan juga, saya dapat bertanding di Thailand, di Singapura, dan sampai saya berkenalan dengan jurulatih saya, Willip Ho daripada Singapura. Beliau sangat berminat dengan permainan saya agaknya, dengan fizikal saya, dan beliau offer saya untuk join KBX Promotion waktu tu, pada tahun 2018. So saya tanpa menoleh belakang, saya terus sign dengan promoter daripada Singapura, dan saya terus berpangkalan di Singapura pada waktu itu. Dan Alhamdulillah hasil daripada latihan dari Coach Willip, saya berjaya membawa peluang 2 kejuaraan Asia. Okay, so untuk meneruskan perjalanan, Coach Willip masih lagi membantu saya. Cuma kita tidak dapat berjumpa secara face to face. Beliau banyak membantu berikan strategi apa yang saya nak kena buat. Kerana saya dengan jurulatih, saya perlu ada hubungan yang sangat baik, yang sangat akrab, which is macam abang dengan adik. Nak tidur kena message, nak makan kena message. Coach buat apa? Nak tidur, coach dah tidur ke? Saya kena macam tu sebab coach tu lah yang akan mencerminkan saya ke atas tu macam mana. Which is kalau saya tanpa jurulatih, saya tak akan boleh perform dengan baik. Saya memang jaga relationship dengan coach tu macam tu lah. So pentingnya jurulatih tu pada saya lah. Tapi bila COVID ni datang, saya terpaksa fikir plan B. Apa plan kalau COVID ni tak habis? Apa plan kalau coach tak boleh datang? So, saya sendiri kena cari jurulatih yang lain. Alhamdulillah, saya telah berjumpa dengan seorang jurulatih daripada Rusia, Coach Alex, dan saya berlatih di bawah beliau di Petaling Jaya, SS15. Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih berhubung. Dan Coach Alex juga banyak memberi saya sedikit taktikal daripada petinju-petinju Rusia dan Ukraine kan. So, at the same time saya dapat menambah pengalaman saya untuk lebih excel dalam sukan tinju ni lah. Okay, saya pada ketika itu sebelum melawan Robert Kopa, Ali sempatlah berbicara dengan saya mengenai orang cakap time tu nak interview untuk Nadia Arena. Betul. Lepas tu Ali pun ada berkongsi lah orang cakap apa yang diperkatakan oleh jurulatih menjelang perlawanan, sebelum perlawanan itu ditunda kan. So Ali ada cakap yang mengenai kalau kita lawan peninju yang ketinggiannya tidaklah begitu tinggi, kena jaga reach, kena jaga distance supaya dia come closer, and dia boleh explain lah kan. Tapi untuk yang menjelang kejuaraan yang terbaru ni, Januari 29 nanti 2022, Ali ada mengekalkan elemen-elemen baru dalam permainan sebab saya pasti dalam rantau profesional ini sudah mengenali siapa Ali 900 kot. So apa lagi yang elemen yang kita boleh
dapat saksikan lah daripada permainan tumbukan kelincahan Adli? Okay, definitely saya akan ubah gaya permainan. Sebab tu saya mengambil keputusan untuk kembali ke arena amatur. Kerana saya ingin mempertingkatkan dari segi kepatasan dan agility. Kerana sebagai seorang petinju amatur, mereka punya kelebihan itu. Kan? So, saya setiap hari berlatih dan saya mencari jalan untuk saya improve, especially for my performance. Saya mencari jalan macam mana saya untuk jadi yang terbaik melalui visualization, melalui video, dan saya merasakan bahawa latihan dengan jurulatih yang lain-lain ni mempunyai kelainan dari segi skill dan juga tactical. Ada kelebihan juga dekat situ. So, COVID ni memberikan saya pengalaman yang baru juga. Kerana, yalah, kalau tak ada COVID ni, saya mungkin tak jumpa jurulatih daripada Rusia ni. Saya dapat berlatih, mempertingkatkan tumbukan dan kuatkan tumbukan saya dari jurulatih Rusia ni. Kan? So, bila berlawan dengan Komsam ni, saya lihat rekod perlawanan beliau. Beliau juga pernah tewas dalam pukulan teknikal knockout dan saya study. Okey, kebanyakan perlawanan yang diorang tewas ni round ke-7 dan ke atas. So saya kena start merencana strategi tu. Which is saya nak main dengan ni nanti round berapa dan round berapa kalau dia saya peluang saya boleh habiskan. Okey, kerana dalam professional boxing ni dia lain. Dia bukan every round you akan push, you akan struggle tumbuk tau. Ada round you akan rest, ada round you akan tumbuk, ada round you akan defense. So round yang saya rasa yang ada peluang untuk saya habiskan dia, saya akan full blast. Saya call out. So dekat situ saya akan gunakan peluang dan ruang yang ada based on strategi yang diberikan oleh jurulatih. So kalau anda kata round 10, round 11 saya main habis round pun tak ada masalah. Kerana saya memang dah persiapkan diri saya untuk hadapi full 12 round ni. Okay, itulah dia Ali Hafiz. Kalau kita tanya elok-elok kan, dia akan bagi satu jawapan yang orang cakap skematik lah kan. Tapi fakta tak pernah menipu lah kan. Betul. 3 tali pinggang ni semuanya TKO. So must be something yang ada dekat dalam you yang kita pun tak nak korek banyak kan. Nanti orang dengar kan. So ada jugalah dekat Eswat Arena kan. Dekat Twitter saya kan, Kal_Nunis, ramai juga yang bertanyakan kepada saya DM kan. Dia kata Adli ni ada satu sifat yang orang cakap, saya pinjam lah kata-kata tu kan, dia kata poyo kan. Dan benda-benda seperti tu macam orang cakap alter ego lah kan kepada karakter. Kalau bola sepak kita ada Ronaldo, Zlatan. So kalau tinju Malaysia kita ada Adli kan. So sejauh mana orang cakap awak macam mimik dalam perlawanan kan. Masa dia lawan kat Robert Kompar itu, saya tengok ada juga dalam round-round kan. Ada duk acah-acah dia, duk main cuit-cuit perut dia kan. So orang cakap Adli ni memang boleh tunjuk sifat-sifat sebegitu dalam perlawanan kan. Tak mustahil. Okay, macam ni lah. Macam, yelah, setiap atlet ada karakter dia. And then apa yang saya cuba apply karakter saya di dalam dan di luar gelanggang. Okay, saya perlu mengekalkan karakter yang biasa sempoi-sempoi kat luar gelanggang. Saya tak nak terbawa-bawa karakter dalam gelanggang tu bila berada di luar. Bila berada di luar, saya senyum, gelak dan boleh berborak dengan oponen kan, tak ada masalah. Tapi apabila masuk di gelanggang, saya dah jadi lain. Saya dah kena set dalam diri saya, kau nak lawan dia. So kau tak boleh nak gurau-gurau, kau kena fokus. So mungkin mimik muka fokus tu yang nampak kepoyoan dia kat situ kan. Tapi biasalah kalau atlet dari segi psikologi, kita pun pergi kelas psikologi. So memang kita kena ada watak tu. Kadang-kadang kalau muka tu nampak poyo ke, ya kan, sebab dia dalam watak. Okay, macam berlakon juga. So saya ni tak ada dah all the time muka poyo, tak ada lah. Tapi yalah, mungkin sebab kita ni petinju kan, orang nampak petinju pun muka lah macam tu. Tak. Jadi saya kena kekalkan watak petinju tu. Tapi bila di luar tak ada masalah. Kita still boleh chat, boleh bergurau kan. So macam baru-baru ni saya berlawan dengan Kopar, saya di-psycho oleh penonton. Penonton lihat saya daripada negara Malaysia. Mereka mulalah memberikan provokasi. Tapi saya still dengan saya punya watak, which is saya buat bodoh. Saya memang akan buat muka poyo, buat bodoh. And then sampai atas saya cakap, okay, this is the time aku nak muntahkan apa yang aku lalui sampai aku nak ke Jakarta ni. This is the time yang I nak express all my feelings, penat, lelah, tinggalkan family, anak semua. This is the time. Alhamdulillah lah. Round kedua dapat tupaskan beliau. Ali, sikit Ali kan, masa pada hari yang sama, Ali untuk buat Zoom call dengan kita untuk Nadia Arena pada ketika itu,
Ali cakap, yes, fans tak boleh masuk dalam Betul, kawasan tu. betul. Tapi diorang duduk luar dan diorang tahu lawan daripada Malaysia kan. Betul. Sokok serumpun, which is tak pun kan. Diorang akan psycho dan sebagainya. Betul. Katanya ada tentera lah. Betul. Macam mana boleh jadi macam tu? Kerana pada waktu tu di Indonesia ni mereka benarkan untuk bertanding, and then tetapi perlu melalui beberapa prosedur. Okey, antaranya pihak tentera perlu mengawasi kawasan venue pertandingan kerana dia untuk dia avoid from ni lah rusuhan kan. Jadi bila pegawai tentera yang jaga, penonton nak tengok boleh tapi kena swab test. Tapi swab test rugilah, kena bayar 150 hingga 200 ringgit. So mereka memang itu cara penganjur untuk buat penonton supaya tak boleh hadir. Selain daripada memberikan dia buat announcement penonton tak boleh hadir, tetapi ada juga yang curi-curi masuk, ada juga kan. So beraksi di laman lawan dan juga beraksi di hadapan penonton Indonesia memang rasa sedikit tekanan. Namun begitu saya mengambil jalan yang positif supaya saya cakap tak apa, buat tak dengar, buat pekak kan. Yang penting kau fight dengan dia berdua je, orang lain tak fight dengan kau. So bila saya menang tu, tepuk tangan pula penonton Indonesia kan. Saya cakap, benda ni tepuk tangan pula kan. Tapi that's sports. Okay, that's sport, tu dunia sukan. Perang psikologi tu memang ada. Terpulang pada atlet tu sendiri macam mana dia nak serap benda tu. Jadi macam saya mungkin alhamdulillah sebelum ni ada pengalaman dan saya berjaya lah serap tekanan daripada penonton tu kan. Okey, itu kalau orang cakap dari sudut serius-serius kan. Kita pun tak nak kacau keseriusan Ali ni kan. Kita nak bagi yang orang cakap pengorbanan yang orang tak tahulah kan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Adli demi sukan boxing ini sendiri sudah semestinya family, kan, kawan-kawan dan sebagainya. Sampai awak nak capai tahap ni 900 since April 2018 kalau tak silap, awak first match as a pro boxer. Apa lagi yang you boleh kongsikan untuk orang cakap kepada fans kat luar sana, dekat akademi awak sendiri, untuk siapa yang nak jadi boxer kan, diorang boleh look up to. Before this kita mungkin tak ada someone yang macam, I want to be a professional boxer macam dekat US apa semua kan. So apa lagi yang awak cakap, you guys kalau serius nak jadi boxer, these are the things yang kau rasa kau ready to concede lah untuk orang cakap demi kejar cita-cita tu. Kalau macam dari segi career Adli so far, pengorbanan yang orang cakap tak sangka lah boleh ambil pengorbanan sebegitu lah. Yalah, apa yang saya nak sampaikan, tapi saya harap apa yang saya nak cuba sampaikan ni sampailah dekat penonton yang lihat. Okey, ada je 2-3 individu yang tanya saya macam mana nak jadi boxer, macam mana nak fight, and then saya respon ayat saya simple je, are you ready to sacrifice? Okay, if you not ready to sacrifice, you are done, you are not, in this line. Kalau betul-betul nak berjaya, perlu berkorban. Tinju ni banyak ajar saya apa itu erti pengorbanan. Kerana yalah, saya kenal sukan tinju daripada umur saya 14 tahun. Daripada 14 tahun saya berkorban. Saya pergi training curi-curi, saya nak XPM, saya pergi mak saya suruh saya pergi tuition, saya pergi training curi-curi sebabkan saya nak berjaya dalam sukan tinju yang saya nak tunjuk dekat orang ramai bahawa saya boleh berjaya. Kerana saya dilahirkan bukan menjadi seorang pelajar yang pandai kat sekolah. So saya nak tunjukkan bahawa saya boleh berjaya dalam bidang lain. Tetapi pengorbanan tu memang dibayar dengan harga yang tinggi. Okay, sebagai contoh, saya 2 kali saya tinggalkan isteri saya yang syarat mengandung, berlatih di luar negara selama 4 bulan, and then alhamdulillah dapat bawa pulang pingat perak sukan C. And then baru-baru ni anak saya baru lahir 6 bulan Ogos, anak yang kedua, dan saya perlu terbang ke Indonesia pada minggu berikutnya. Bayangkan isteri dalam pantang, saya tinggalkan isteri dalam pantang. Memang yalah, saya tak pastilah kalau orang lain, tapi isteri saya dia sangat memahami. Dia cakap tak apa, you pergi, ni untuk negara kan, you pergi. And then sambil saya pergi tu saya sebab, saya cakap betul-betul liku perjalanan ni. Kalau betul-betul inilah perjalanan untuk saya berjaya, saya reda, saya hadap. Okay, saya dah sampai airport, saya dah letak bag saya dekat luggage bag, and then officer airport tu cakap saya tak boleh pergi Indonesia sebab saya tak ada visa.
Saya dengan pengurus time tu duduk kat tepi, kat termenung. Termenung je. And then pengurus tanya, are you really want to go or you want to go home? Saya cakap kita go, kita dah halfway. Tak apa, kita berkorban. Kalau betul lah ini pengorbanan yang ada jalan ni, saya hadap. Sampailah ke Jakarta. Sampailah saya bawa pulang kejuaraan ni. Saya berkorban masa, wang ringgit, kepenatan tu tak payah cakap lah. Beribu-ribu jam latihan. Bangun sendiri, berlatih sendiri. Kan? And then keluarga lagi, saya masa dengan keluarga sangat-sangat limited. Tapi sekarang ni ada masa lah. So, mereka pun faham bahawa saya ni atlet dan saya perlu berlatih. Mengekalkan konsistensi dan fokus. Kadang-kadang hari yang saya tak perlu berlatih pun saya turun berlatih. Kerana dia dah immune dalam badan saya sejak saya kecil lagi. Jadi, sebab tu lah ada orang tanya, macam mana nak berjaya ni? First kali kena faham apa maksud pengorbanan. Kalau you tak boleh nak berkorban, macam mana you nak berjaya? Kan? Kena pula macam dunia sekarang ni, dunia social media, dunia yang penuh orang kata mencabar ni. Apa yang cuba you nak tunjuk dekat diri you? Kalau you nak berjaya dalam sports, even not in boxing, even in other sports, you have to sacrifice. Sacrifice in terms of what? Of time, family, money, tenaga. Jangan cerita lah kalau tak mampu untuk korbankan salah satu untuk jadi seorang yang berjaya. Jadi nasihat saya, untuk berjaya, anda harus berkorban. Dah ready ke belum? Tepuk dada, tanya selera. Okey Ali, kita nak tanya kan, menjelang perlawanan ni, perjalanan dunia ni, tempat belum finalize. Tapi kalau tanya saya kan, selalu tengok movie tau. Selalu tengok movie. Bila tengok movie ni ialah movie kan. Kalau kita buat kat ballroom hotel kan, baik kan. Macam kalau Mat Salleh dia ada Las Vegas. Betul. Kan? Kalau kita ada Genting kot. Yes. Tapi tak adalah sama taraf prestige ni tu kan. Betul. Orang ada Trump Hotel lah semua. So sekarang ni kita tahu tak ada lagi tempat yang finalize. Tapi katakanlah KBS tengah dengar ni. Dia kata kan, okay Adli, I'm willing to pay this amount of money. Kau pilih nak mana kan. So katakanlah kan, mana tempat yang orang cakap idaman lah dalam KL ni? Definitely lah, kalau betul-betul location yang idaman saya, Axiata Arena. Sebab Axiata Arena memang dalam KL Sport City, dengan location yang baik, dengan dewan yang besar, tempat duduk capacity yang baik, Axiata Arena will be the great place for me to organize this fight. Tapi kita kena cari juga tempat-tempat yang lain. If let's say ada some consequences that we have to, hadap lah kan. Tapi the best is Axiata Arena memang. Saya suka Bukit Jalil dulu. Memang yalah tempat sukan, orang pun tahu Bukit Jalil, that sports area. So boxing lah, memang sesuai lah buat kat situ kan. Axiata Arena Ya. Okay, kalau e-sport boleh buat kat sana, betul. Takkanlah boxing tak boleh kan? Yalah, so harap take note lah, nanti kita tag KBS kan, mana tahu boleh kan. Obviously diorang akan bantu. Okay, untuk kata-kata akhir menjelang perlawanan ini, kepada fans awak, kepada scene tinju Malaysia, dan last kali kita selit untuk lawan anda. Baik. Pada semua peminat, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana atas sokongan dan doa. Alhamdulillah sampai ke peringkat ni. Pada kedua ibu bapa, pada keluarga, isteri, anak, teman-teman, sahabat, terima kasih atas doa dan sokongan anda. Walaupun kita berada dalam situasi COVID, kawan-kawan tak dapat menonton saya. Ramai juga yang tanya untuk tonton live, tapi disebabkan restriction daripada the other country, which is there's a barrier for us to push for live streaming. Tapi tak apa, ini adalah salah satu inisiatif yang saya dan promoter sendiri lakukan. Kita akan buat perlawanan saya di Malaysia. Mana-mana teman-teman yang tak dapat tengok live, inilah peluang anda untuk saksikan live. Dan selain daripada itu, kita akan ada 5 lagi pertandingan melibatkan tinju Malaysia All Star. Okay? Petinju-petinju profesional Malaysia akan menentang petinju daripada luar negara. Dan selain daripada itu, kita mungkin akan buat mini concert dan akan menjemput beberapa artis lah. So bolehlah datang tengok pada perlawanan tinju tersebut. Dan harapan saya dalam sukan tinju ni adalah saya ingin meningkatkan balik, menaikkan balik nama sukan tinju di Malaysia. Kerana tinju di Malaysia ni masih lagi ada, masih lagi popular, tetapi mungkin kurang dari segi exposure dan juga publicity, membuatkan orang ramai tidak tahu bahawa masih ada lagi. Selain pada saya, kita ada beberapa atlet tinju profesional Malaysia lain yang ada dan juga berjaya. Kan, kita ada Farhan 11-0, kita ada Miraj 9 win, kita ada Aiman 9 win, banyak, kita ada banyak. Tapi kekurangan exposure dan publicity membuatkan mereka tidak dapat menonjolkan diri. Namun begitu, saya memberi peluang kepada mereka untuk bertanding di bawah undercard pada fight saya nanti, insyaAllah. Dan akhir sekali,
Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Belia Sukan, Majlis Sukan Negara atas sokongan dan dipermudahkan urusan saya dan tim untuk menganjurkan kejuaraan UBO dunia yang akan diadakan pada 29 Januari 2021 di Kuala Lumpur, insyaAllah. Last but not least, untuk lawan anda 38 tahun, Kalasin Thailand, kata-kata untuk kasih reminder lah untuk dia. Komsan, I know you experienced, I know you a great boxer, but I'm also a great boxer. I will fight this thing for you, and I will fight you until end of this round.